Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas sains KSSM tingkatan 5. Hari ini kita akan masuk bab baharu, bab 8, daya dan tekanan. Kita akan belajar tentang tekanan dalam bendalir, iaitu yang melibatkan prinsip Pascal. Jom kita belajar sama-sama. Untuk kita memahami konsep tekanan dalam bendalir dalam sesuatu sistem tertutup, kita akan lihat satu eksperimen yang mudah. Sekarang kita ada satu botol berisi air dan ini merupakan sistem tertutup. Apa yang dimaksudkan dengan sistem tertutup? Ini bermaksud jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Jadi katakan sekarang kita tepuk lubang di sebelah kiri dan kanan botol pada ketinggian yang sama. Apa yang akan terjadi? Sudah tentu air akan terpancut keluar. Kita akan ukur jarak pancutan air dan kita akan dapati bahawa jarak pancutan air di sebelah kanan dan kiri adalah sama. Katakan sekarang kita menambahkan daya, iaitu dengan memicit botol. Maka tekanan yang dihasilkan adalah lebih tinggi dan sudah tentu air akan terpancut lebih jauh. Sekali lagi, ukur jarak pancutan air. Dan kita akan dapati bahawa jarak pancutan di sebelah kanan dan kiri adalah sama. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada eksperimen mudah ini? Ini menunjukkan bahawa walaupun tekanan itu dihasilkan di bahagian atas air, tekanan itu dipindahkan ke keseluruhan bendalir itu dengan seragam. Jadi tekanan yang dikenakan pada lubang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri adalah sama. Inilah prinsip Pascal. Mengikut Pascal, penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir, sama ada cecair maupun gas, dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Maka tekanan yang dikenakan akan dipindahkan ke atas, bawah, kiri maupun kanan dengan seragam. Lihat satu lagi eksperimen yang membuktikan prinsip Pascal. Ini merupakan kelalang berliang halus. Jadi apabila kita mengenakan daya pada omboh, sudah tentu akan terhasil tekanan pada omboh tersebut. Katakan tekanannya ialah 2 Pascal, di mana Pascal di sini merupakan unit bagi tekanan. Jadi, apa yang akan berlaku? Kita akan dapati air akan terpancut keluar di setiap liang ini pada kelajuan yang sama. Ini menunjukkan bahawa tekanan 2 Pascal tadi telah disebarkan ke seluruh bendalir tersebut secara seragam. Dan prinsip inilah yang digunakan dalam prinsip operasi sistem hidrolik. Dan aplikasi prinsip sistem hidrolik adalah jak hidrolik, brake hidrolik dan juga kerusi rawatan gigi. Sekarang kita akan belajar tentang prinsip operasi sistem hidrolik. Kita semua sedia maklum bahawa prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah prinsip Pascal, di mana penyebaran tekanan yang dikenakan pada sesuatu bendalir adalah seragam pada keseluruhan bendalir tersebut. Maka sistem hidrolik boleh digunakan untuk membuat kerja yang berat, seperti menghasilkan daya output yang besar tetapi dengan hanya menggunakan daya input yang kecil. Jadi kita lihat contoh di bawah. Betul ke daya input kecil sahaja yang diperlukan untuk menghasilkan daya output yang besar? Ini merupakan sistem hidrolik
dan sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder beromboh dan mestilah mempunyai luas permukaan yang berbeza. Ini merupakan sistem tertutup dan diisi dengan bendalir seperti air atau minyak. Kenapa air atau minyak digunakan dalam sistem hidrolik? Ini adalah kerana air dan minyak tidak mempunyai bentuk yang tetap dan tidak boleh dimampatkan. Maka, tekanan itu boleh disebarkan secara seragam ke seluruh bendalir tersebut. Sekarang, katakan kita mempunyai luas omboh kecil iaitu 2 cm persegi, manakala luas omboh besar ialah 100 cm persegi. Dan kita menggunakan daya sebanyak 10 Newton. Bagaimana kita nak menentukan berapa berat beban yang boleh diangkat? Ingat, mengikut prinsip Pascal, apabila kita mengenakan daya, sudah tentu akan terhasilnya tekanan, dan tekanan dalam satu sistem tertutup akan disebarkan secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut dan ke semua arah. Dan inilah yang membolehkan beban itu diangkat. Jadi bagaimana kita nak tentukan berat beban yang boleh diangkat? Ingat, mengikut prinsip Pascal, tekanan dA adalah sama dengan tekanan dB. Bermaksud tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Betul lah kan? Sebab kita sudah pun belajar prinsip Pascal bahawa tekanan akan disebarkan secara seragam. Jadi kita gunakan maklumat yang ada untuk mencari berat beban yang boleh diangkat. Tekanan formulanya ialah daya bahagi luas. Jadi dA, daya input bahagi luas omboh kecil. Sama dengan tekanan pada omboh besar, formula tekanan masih sama iaitu daya bahagi luas. Jadi dP ini merupakan daya output dibahagi dengan luas omboh besar. Berapa daya input? Ya, daya input yang dikenakan ialah 10 Newton dan luas omboh kecil ialah 2 cm persegi. Maka 10 Newton bahagi 2 cm persegi sama dengan daya output kita tidak tahu. Inilah yang kita sedang cari. Biarkan dan dibahagi dengan luas permukaan omboh besar iaitu 100 cm persegi. Jadi kita akan bawa 100 ni naik ke atas, maka daya output adalah 10 Newton darab dengan 100 cm persegi bahagi dengan 2 cm persegi, maka daya output yang dihasilkan ialah 500 Newton. Jadi bayangkan, dengan hanya menggunakan 10 Newton, kita mampu menghasilkan daya output sebanyak 500 Newton. Jadi ini membuktikan bahawa dengan hanya menggunakan daya input yang kecil, sistem hidrolik mampu untuk menghasilkan daya output yang besar dan membolehkan kita membuat kerja yang berat. Jadi contohnya, kalau anda biasa ke bengkel kereta, sudah tentu anda biasa lihat lift kereta, di mana ini merupakan sistem hidrolik yang membolehkan kereta yang berat diangkat naik ke atas dengan hanya menggunakan daya input yang kecil. Ujikan diri. Sekarang kita akan jawab satu soalan berkaitan sistem hidrolik. Rajah menunjukkan lift kereta hidrolik. Tentukan daya input yang diperlukan untuk menaikkan kereta dengan berat 14,000 Newton. Jadi daya input ini kita cari. Luas omboh kecil ialah 5 cm persegi dan luas omboh besar ialah 100 cm persegi.
Seperti biasa, cikgu minta semua untuk pause atau hentikan video ini buat seketika untuk mencari jawapannya. Jawapan akan diberikan selepas ini. Selamat mencuba. Dapatkah anda menentukan daya input yang diperlukan untuk menaikkan kereta dengan berat 14,000 Newton? Daripada apa yang kita dah belajar, kita tahu bahawa tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Kenapa? Ini adalah kerana sistem hidrolik adalah berasaskan prinsip Pascal, di mana tekanan akan disebarkan secara seragam pada keseluruhan bendalir dalam sistem tertutup. Jadi kita kembangkan formula tekanan, di mana kita tahu tekanan ialah daya bahagi luas. Kita lihat dulu di omboh kecil, X adalah daya input yang dicari dibahagi dengan luas omboh kecil iaitu 5 cm persegi. Sama dengan daya outputnya ialah 14,000 Newton dibahagi dengan luas omboh besar iaitu 100 cm persegi. Jadi, kita akan selesaikan dan kita akan memperoleh jawapannya ialah 700 Newton. Jadi sekali lagi kita dapati bahawa dengan daya input yang kecil, kita mampu menghasilkan daya output yang lebih besar. Dan inilah yang membolehkan kita membuat kerja berat. Salah satu aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian ialah jak hidrolik. Pernahkah anda melihat jak hidrolik dan tahukah apa kegunaan jak hidrolik? Jak hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban yang berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta, khususnya semasa menukar tayar. Lihat gambar yang ditunjukkan di bawah. Ini merupakan sistem jak hidrolik, di mana ianya terdiri daripada omboh kecil, omboh besar dan juga cecair, di mana omboh kecil dan omboh besar mempunyai luas permukaan yang berbeza. Cecair ini adalah cecair yang tidak boleh dimampatkan dan ini merupakan sistem yang tertutup. Terdapat juga tuas yang boleh ditolak ke atas dan ke bawah. Terdapat 3 jenis injap iaitu injap A, injap B dan injap pelepas. Dan untuk menyimpan cecair tambahan terdapat takungan cecair. Bagaimana kita boleh memastikan omboh besar ini dapat ditolak ke atas? Maka tuas perlulah ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang kali dan injap pelepas mestilah tertutup. Bagaimana pula kita boleh memastikan omboh besar ini turun semula ke kedudukan asal? Injap pelepas akan dibuka. Sekarang kita akan belajar operasi sistem jak hidrolik dengan lebih mendalam. Iaitu yang pertama, kita nak lihat bagaimana omboh besar yang terbeban boleh dinaikkan ke atas. Tuas akan ditolak ke bawah dan ke atas beberapa kali untuk menaikkan beban sehinggalah ke ketinggian yang dikehendaki. Iaitu kita perlu menolak tuas ke bawah. Apabila tuas ditolak ke bawah, ini menyebabkan omboh kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Kita sudah pun belajar sebelum ini, dalam sistem yang tertutup, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair tersebut. Maka cecair akan memindahkan tekanannya ke omboh besar dan inilah yang menyebabkan beban dapat dinaikkan ke atas. Kalau anda perhatikan betul-betul pada injap, kita akan dapati bahawa injap A dan injap pelepas tertutup manakala injap B terbuka. Seterusnya kita lihat pula bagaimana kita dapat mengekalkan ketinggian atau kedudukan omboh besar. Apa yang berlaku dalam jak hidrolik
untuk kita mengekalkan kedudukan beban. Tuas akan ditolak ke atas. Apabila tuas ditolak ke atas, ini akan menyebabkan cecair dari takungan cecair mengalir ke bawah omboh kecil melalui injap A yang terbuka. Dan kalau anda perhatikan pada injap pelepas dan injap B, kedua-duanya tertutup. Maka tekanan di omboh besar kekal. Tekanan cecair yang tetap dikenakan pada omboh besar, maka kedudukan omboh besar dapat dikekalkan. Jadi semasa tuas ditolak ke atas, kita dapati bahawa injap A dibuka, manakala injap pelepas dan injap B ditutup. Sekarang kita lihat pula bagaimana omboh besar dapat kembali ke kedudukan asalnya. Untuk itu, injap pelepas mestilah dibuka. Kita perlu ingat bahawa omboh besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. Maka tekanan inilah yang akan menyebabkan cecair ini mengalir semula ke dalam takungan cecair melalui injap pelepas. Dan omboh besar seterusnya dapat kembali ke kedudukan asalnya. Jadi pada peringkat ini, kita dapati bahawa injap pelepas dan injap A dibuka manakala injap B ditutup. Daripada apa yang kita dah belajar, kesimpulan yang kita boleh buat ialah semasa menambah ketinggian omboh besar yang terbeban, injap A tertutup, injap B terbuka manakala injap pelepas tertutup. Untuk mengekalkan ketinggian atau kedudukan omboh besar pula, injap A akan terbuka, injap B tertutup dan injap pelepas tertutup. Dan akhir sekali, sekiranya ingin menurunkan omboh besar kembali ke kedudukan asalnya, maka injap A akan dibuka, injap B tertutup dan injap pelepas akan terbuka. Satu lagi aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian ialah brake hidrolik, iaitu apabila kita menekan pedal brake dengan menggunakan daya yang kecil, ianya sudah cukup untuk memberhentikan kereta dengan berat yang besar. Untuk pengetahuan semua, untuk roda depan ianya dipasang dengan brake cakera, manakala bagi roda belakang dipasang dengan brake gelendong. Jadi kita lihat dulu struktur-struktur yang terlibat. Terdapat pedal brake, pangsi, omboh utama pada silinder utama, takungan minyak brake, di mana minyak brake ini akan bergerak dalam pipe logam. Jadi ini merupakan sistem yang tertutup. Bagi sistem ini kita menggunakan minyak dan bukannya air kerana air boleh menyebabkan pipe logam berkarat. Selain itu, air juga mempunyai takat didih yang lebih rendah. Bermaksud jika suhu menjadi terlalu tinggi, air akan mula mendidih. Sebab itulah kita menggunakan minyak. Seterusnya, pada roda depan kita ada silinder brake, pad brake dan piring keluli yang dipasang pada roda hadapan, di mana apabila roda berputar, piring keluli ini juga akan berputar. Jadi seandainya piring keluli ini berhenti berputar, itulah yang menyebabkan roda juga berhenti berputar. Bagi brake gelendong pula, terdapat silinder brake, spring, gelendong brake, pelapik brake, kasut brake dan juga pangsi. Jadi kita lihat apa proses yang terlibat. Apabila pedal brake ditekan, ini seterusnya menyebabkan omboh silinder ditolak ke dalam dan tekanan dikenakan ke atas minyak brake. Ingat, kita sudah pun belajar dalam sistem yang tertutup, tekanan akan dipindahkan secara seragam. Jadi kita lihat dulu untuk apa yang terjadi
pada brek cakera. Tekanan ini akan dipindahkan secara seragam oleh minyak brek melalui paip logam ke silinder brek pada roda depan. Apa pula yang akan berlaku? Tekanan ini akan menolak omboh dalam silinder brek dan omboh pula akan menolak pad brek. Pad brek pula akan tertekan ke atas piring keluli yang dipasang pada roda hadapan. Jadi daya geseran antara pad brek dengan piring keluli inilah yang menyebabkan kereta dapat diperlahankan atau diberhentikan kerana putaran roda depan juga akan menjadi perlahan atau berhenti. Seterusnya kita lihat pula apa yang berlaku dalam brek gelendong dalam roda belakang. Seperti biasa, pedal brake akan ditekan. Ini akan menyebabkan omboh silinder utama ditolak ke dalam. Tekanan akan dikenakan ke atas minyak brek. Ingat, mengikut prinsip Pascal, dalam suatu sistem tertutup, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair tersebut. Maka tekanan ini akan dipindahkan secara seragam oleh minyak brek melalui paip logam ke silinder brek pada roda belakang. Tekanan ini pula akan menolak omboh dalam silinder brek. Omboh pula akan menolak kasut brek dan kasut brek pula akan menekan pada pelapik brek pada brek gelendong. Maka terdapat daya geseran antara pelapik brek dengan gelendong brek dan inilah yang akan memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Ini merupakan animasi operasi sistem brek hidrolik iaitu bagi brek cakera di roda depan dan brek gelendong di roda belakang. Kalau kita lihat pada brek cakera pada roda depan, apabila kita menekan pedal brake, tekanan akan dipindahkan melalui minyak brek yang akan menolak omboh. Omboh akan menolak pad brake dan pad brake akan menekan piring keluli sehinggakan ianya menjadi perlahan atau diberhentikan. Begitu juga dengan brek gelendong, iaitu apabila kita menekan pedal brake, tekanan dipindahkan melalui minyak brek yang akan dipindahkan ke omboh. Omboh akan menekan kasut brek dan kasut brek pula akan menekan pada pelapik brek. Dalam kedua-dua brek cakera dan brek gelendong, geseran yang terhasil akan menyebabkan roda berhenti berputar. Akhir sekali, kita akan lihat aplikasi prinsip Pascal dalam kerusi rawatan gigi. Ya, kerusi rawatan gigi juga mengaplikasikan sistem hidrolik. Lihat pada gambar yang ditunjukkan, kerusi rawatan gigi terdiri daripada pedal yang disambung pada omboh kecil. Terdapat cecair hidrolik dalam sistem yang tertutup dan omboh besar. Apabila pedal ditekan, ini akan menyebabkan omboh silinder kecil ditolak ke dalam. Ingat, dalam sistem yang tertutup, tekanan akan dipindahkan secara seragam oleh cecair hidrolik sehinggalah ke omboh besar. Maka cecair hidrolik akan mengenakan tekanan ke omboh besar dan daya yang dihasilkan inilah yang menyebabkan kerusi naik ke atas.